Lagi tragedi lemas di musim banjir, kanak-kanak lelaki 5 tahun maut selepas terjatuh dalam sungai. Datuk Seri dipanggil bantu siasatan sedikit penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kanak-kanak lelaki 5 tahun mati lemas selepas terjatuh ke dalam sungai ketika keluar bermain. Kejadian berlaku di Sungai Jurong, berhampiran kampung Bikam dekat Sungai Perak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, mangsa maut ialah Muhammad Amsyar Muhammad Zamri. Ketika kejadian, mangsa sedang bermain bersama adik-beradik dan sepupunya berusia antara 5 hingga 11 tahun sebelum terjatuh ke dalam sungai terbabit. Muhammad Amsyar ditemui kira-kira 15 meter dari lokasi dia terjatuh jam 11.30 pagi. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayat dihantar ke Hospital Tapah. Jelas Superintenden Wan Azharuddin lagi, keluarga mangsa dari Felda Bersut 2 tambahan mengunjungi rumah saudara mereka di kampung terbabit sejak semalam. Di Pahang juga gara-gara banjir 3,208 mangsa dipindahkan setakat jam 6 petang tadi. Sebanyak 70 pusat pemindahan sementara dibuka. Daerah Kuantan mencatatkan paling ramai mangsa dipindahkan iaitu 1,027 orang. Mengikut laporan, banjir mula melanda sejak awal pagi tadi dan menjadi semakin buruk pada sebelah petang. 3 pusat penyukat banjir melepasi paras bahaya. Bacaan di Pusat Penyukat Banjir Sungai Pahang di Sungai Lipis 77.33 meter berbanding paras bahaya 75 meter. Sungai Semantan 59.29 meter berbanding paras bahaya 59 meter dan Sungai Kuantan 31.73 meter berbanding paras bahaya 30 meter. Berdasarkan keadaan semasa dan hujan yang masih berterusan, lebih ramai lagi mangsa banjir dijangka dipindahkan di Pahang. Beberapa kawasan di sekitar bandar serta jalan-jalan utama di daerah Kota Tinggi Johor dinaiki air susulan hujan lebat berterusan sejak pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Husin Zamora, 5 laluan terputus hubungan dan ditutup untuk semua kenderaan. Ini kita mendapat laporan daripada agensi yang berkaitan menyatakan beberapa kawasan di daerah Kota Tinggi ini ditenggelami air. Sebagai contohnya, Jalan Sungai Sayong, Bandar Tenggara, jalan ini tidak boleh dilalui dan ditutup pada awal pagi tadi dalam pukul 1 suku, yang mana air naik di atas jalan lebih kurang 0.5 meter dengan jarak sepanjang 300 meter dan tidak boleh dilalui oleh mana-mana kenderaan. Tambahnya, penutupan jalan bagi semua kenderaan melibatkan Jalan Tai Hong, Jalan Tun Sri Lanang, Jalan Mawai Lama, Jalan Semangar dan Jalan Sayong di Jambatan Sungai Sayong. Laluan itu ditutup berikutan terdapat limpahan air di antara 0.3 hingga 0.5 meter. Menurut Jabatan Pengairan dan Saliran Sungai Johor, rantau panjang di Kota Tinggi mencatatkan aras air 10.44 meter berbanding paras bahaya 9.80 meter. Kota Tinggi menerima hujan lebat tertinggi semalam dengan 13 stesen mencatat kadar hujan antara 138 sehingga 274 mm. Cuaca buruk serta hujan lebat dirama berlaku di Kelantan, Terengganu dan Pahang sepanjang minggu ini sekaligus memberi amaran banjir akan melanda beberapa kawasan di negeri berkenaan. Penduduk di Johor, Perak dan Selangor turut diminta waspada berikutan hujan lebat. Nur Fazilah Muhammad Sahir melaporkan. Kita telah keluarkan amaran warna merah ya untuk kawasan-kawasan seperti di Kuantan, Pekan, Rompin dan juga beberapa kawasan di Pahang tu. Begitu juga Segamat, Keluang dan Pendalaman Pahang tu kita keluarkan amaran cuaca buruk iaitu jingga.
Makna hujan lebat masih berlaku dan kita jangka akan berterusan, ada setengah tempat akan, contohnya yang merah ni kita jangka akan berterusan sehingga esok. Tambahnya, amaran cuaca waspada dengan hujan lebat yang dijangka berlaku hingga esok membabitkan daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru di Johor. Di Perak, ia membabitkan kawasan di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Patang Padang dan Mualim. Manakala di Selangor melibatkan daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Di Sabah, amaran waspada membabitkan utara Sabah. Sarawak pula dijangka mengalami hujan lebat bermula pertengahan Januari. Negeri-negeri pantai timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangka akan mengalami taburan hujan yang tinggi sepanjang 5 hari ini. Dan orang ramai dinasihatkan untuk tidak berada di kawasan pesisir pantai untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Dan apa yang paling penting, sediakan payung sebelum hujan. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat terkini cuaca seluruh Malaysia menerusi aplikasi MyCuaca atau Twitter Jabatan Meteorologi Malaysia. Laporan Nur Fazilah Muhammad Sahir. Kita panggil MyCuaca lah. Laluan kilometer 198 Lebuhraya Pantai Timur LPT Fasa 1 yang dinaiki air pagi tadi dibuka semula kepada lalu lintas petang tadi. Perkembangan itu disahkan pengendali Lebuhraya berkenaan Ani Berhad. Menurut Ani, pengguna mula menggunakan kembali Lebuhraya itu mulai jam 3.30 petang tadi. Kawasan yang terjejas melibatkan jarak kira-kira kilometer di antara persimpangan bertingkat Gambang dan Sri Jaya. Kejadian bermula sejak jam 8.40 pagi tadi dengan kawasan Lebuhraya yang terjejas dinaiki air setinggi 0.6 meter. Ratusan kenderaan terperangkap ketika kemuncak kejadian itu. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dipercayai meninggal dunia akibat didera ketika di bawah jagaan pengasuh. Kejadian berlaku di sebuah unit kondominium di Jalan Ipoh, Ibu Negara semalam. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beth Eng Lai memaklumkan sepasukan anggota polis yang bergegas ke lokasi sebaik menerima laporan jam 2.45 petang menemui kanak-kanak itu dalam keadaan terbaring di atas katil. Namun mangsa telah disahkan meninggal dunia. Pemeriksaan menemui kesan calar serta lebam pada beberapa bahagian badan dan kaki mangsa. Susulan itu, polis menahan seorang wanita yang juga pengasuh mangsa serta 2 anak lelakinya untuk membantu siasatan. Mai dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk proses bedah siasat. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Polis Johor mengambil keterangan seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri bagi membantu siasatan sindiket penipuan Macau Scam dan pengubahan wang haram dalam pelaburan hartanah dan Bitcoin dianggarkan bernilai lebih 336 juta ringgit. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Picha berkata, hingga kini 12 individu terdiri daripada 9 lelaki dan 3 wanita berumur 29 hingga 68 tahun yang juga pengarah syarikat terbabi ditahan dalam operasi khas pada 21 Disember lalu. Katanya Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Johor telah menubuhkan pasukan khas bagi menjalankan siasatan secara insentif mengenai aliran wang mangsa selepas menerima 2 laporan. Hasil siasatan mendapati sindiket itu menggunakan beberapa lapisan akaun keldai untuk melakukan transaksi keuangan bertujuan mengelirukan pihak berkuasa. Modus operandi yang digunakan ini merupakan modus operandi terbaru sindiket penipuan Macau yang mana siasatan mendapati mangsa telah memasukkan wang ke dalam akaun syarikat yang telah dikenal pasti sebagai akaun Kalde ataupun Mule account. Lapisan pertama ataupun first layer. Hasil risikan dan kajian ke atas akaun syarikat tersebut mendapati wang telah disalurkan ke beberapa buah lagi akaun syarikat lain yang merupakan akaun Kalde ataupun Mule account lapisan kedua ataupun second layer. Seterusnya hasil daripada kesemua dari akaun syarikat second layer wang kemudian yang disalurkan
ke akaun sebuah syarikat pemaju terkemuka di Pulau Pinang. Tambahnya, siasatan lanjut mendedahkan syarikat terbabit menerima bayaran RM25 juta dari 91 akaun bank termasuk 81 akaun individu dan 73 akaun syarikat. Bayaran itu sebahagian daripada harga pembelian 100 unit kondominium mewah dan unit komersial di Pulau Pinang. Daripada 91 akaun bank itu juga terdapat 11 akaun yang mempunyai modus operandi penipuan yang dikenal pasti sebagai akaun keldai lapisan pertama dan 80 akaun lapisan kedua. Polis telah membuka kertas siasatan berhubung tindakan pemilik sebuah restoran di Bukit Bertajam, Pulau Pinang yang mempamerkan gambar berkaitan era revolusi komunis di China. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, ACP Syafiq Samad berkata, bahan berkenaan dialihkan dan pengurus premis ditahan untuk siasatan. Katanya polis menerima aduan daripada orang awam mengenai gambar-gambar yang mempamerkan unsur komunis di restoran makanan 2 tingkat di Iconic City, Bukit Tengah. Susulan itu, polis telah memeriksa restoran berkenaan dan mendapati karikatur wajah pemimpin komunis China Mao Zedong, karikatur kumpulan tentera komunis, tulisan dalam bahasa Mandarin dan cawan yang mempunyai wajah Mao Zedong. Katanya barang-barang berkaitan disita dan dibawa ke balai polis untuk siasatan. Polis mengambil keterangan daripada pengurus restoran berusia 23 tahun. Pemilik premis berusia 41 tahun sedang dikuarantin akibat COVID-19 dan akan diambil keterangan selepas tamat tempoh kuarantin, termasuk isterinya yang merupakan warga negara China. Kembali bertemu. Baiklah saudara, jangan terkejut jika ternampak Spiderman lambai ke arah kenderaan anda ketika melintasi jalan berhampiran Batu 5 Port Dickson di Negeri Sembilan. Sebaliknya, berhentilah kerana mereka sebenarnya menjual minuman yang diberi nama Patiti Ice Spiderman. Menurut Muhammad Syafiq Ahmad, 30 tahun, idea menjual Patiti Ice ini tercetus ketika keluarga iparnya yang datang dari Kedah tidak dapat pulang berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sejak Oktober lalu. Berikutan itu, selepas berbincang, mereka sepakat untuk menjual teh ais sebagai alternatif mencari wang tambahan untuk kelangsungan hidup. Memandangkan abang iparnya Muhammad Effendi Zubir yang memakai kostum Spiderman bersama rakannya pernah berniaga air di Kedah sebelum ini. Macam air balang apa semua. Tapi cuma kalau sambutan tu kalau duduk saja kurang sikit lah kan. So kita kena buat kelainan tarikan. Sebab kita pun berniaga ni pun bukan setakat untuk jual saja. Dan kami nak tarik perhatian untuk yang datang ke Port Dickson, orang datang untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke Port Dickson kan. So bagi mereka datang ada juga entertainment. Lepas tu sebab benda ni budak-budak sangat suka untuk keluarga kan, untuk boleh bergambar apa semua. Jelas Muhammad Syafiq sejak berniaga di sini kira-kira sebulan lalu, sambutan diterima amat menggalakkan. Kami berniaga tak ada paksaan. Kalau terpulang kepada customer, kalau dia okey, dia akan belilah. Sebab apa kita nak ambil duit orang ni orang ni bukan yang ni, bukan senang-senang kan. So kita nak dia puas hati. Lepas tu dia akan, bila dia buat pembayaran tu, kami akan, dia happy, kami pun happy. So, Muhammad Syafiq berkata mereka bercadang untuk memperluaskan lagi lokasi perniagaan dengan menjelajah ke Melaka, Nilai dan Seremban berikutan terdapat permintaan di kawasan terbabit. Kerajaan Negeri Melaka mengakui pelaksanaan koridor ekonomi baru perlu dikaji semula susulan pembatalan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata, ini kerana HSR sudah dimasukkan ke dalam Pelan Pembangunan Melaka Waterfront Economic Zone MWES sebagai komponen yang bakal merancangkan kembali ekonomi negeri. Sedikit sebanyak akan terganggu sedikit perancangan dalam saya untuk membangunkan waterfront economic zone. Jadi kalau ianya tidak dapat dilaksanakan, sudah pasti the master plan keseluruhan yang kita rencanakan ini akan tidak memasukkan hentian
kereta api berkelanjutan tinggi. Wassalamualaikum. Menurut Datuk Seri Sulaiman, beliau berharap kerajaan persekutuan dapat mengadakan rundingan semula dengan kerajaan Singapura berhubung pembatalan itu. Ini bagi memastikan rancangan pembangunan ekonomi Melaka dapat dilaksanakan dengan sempurna. Siang tadi, Datuk Seri Sulaiman menghadiri mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Masjid Tanah di Kampung Pulau. Perjanjian projek HSR disahkan berakhir pada 31 Disember lalu, sekaligus menyaksikan projek berkenaan terbatal dengan sendirinya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Indonesia mula mengagihkan 3 juta bekalan vaksin buatan Sinovac di 34 wilayahnya hari ini. Maka bermulalah fasa pemvaksinan yang dijadualkan iaitu Januari tahun ini hingga Mac 2022. Sebanyak 10,000 pusat komuniti kesihatan akan disediakan untuk pemvaksinan nanti. Keutamaan pemvaksinan awal ini akan diberikan kepada lebih 1 juta anggota Barisan Harapan. Selain Sinovac, Indonesia juga bakal mendapat bekalan dari Novavax dan AstraZeneca serta Pfizer-BioNTech. Arab Saudi telah menarik balik sekatan perjalanan yang dilaksanakan sejak bulan lalu berikut kuasa jam 11 pagi hari ini waktu tempatan, dan warga asing yang berhasrat untuk masuk ke Arab Saudi perlu menjalani kuarantin selama 14 hari. Larangan sekatan perjalanan itu sebelum ini dikenakan terhadap warga asing dari United Kingdom, Afrika Selatan serta beberapa negara jiran yang merekodkan kes penularan COVID-19. Arab Saudi sebelum ini sudah mula melaksanakan suntikan vaksin COVID-19 membabitkan golongan yang dikenal pasti sebagai berisiko tinggi. Langkah itu telah merekodkan penyusutan angka kes baru COVID-19 dan juga kematian. Susulan lonjakan kes baru COVID-19, kemungkinan kerajaan Jepun akan mempertimbangkan perintah darurat bagi mengekang penularan tempatan. 3 pemimpin dari 3 wilayah serta Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, mendesak kerajaan pusat untuk mengisytihar perintah darurat. Namun belum ada kata putus atau sebarang pengumuman rasmi daripada Perdana Menteri Yoshihide Suga. Hanya restoran dan pusat karaoke di wilayah Tokyo diarahkan tutup pada jam 8 malam. Perniagaan menjadikan alkohol pula diarah tutup pada 7 malam. Sehingga kini, Jepun telah merekodkan 3,500 kematian dengan lebih 238,000 kes jangkitan. Ketika pemerintahan Shinzo Abe tahun lalu, Jepun menjadi antara negara yang terawal di dunia melaksanakan darurat. Satu lagi kes positif melibatkan warga sukan kali ini membabitkan pengarah ke Jurulatihan Persatuan Badminton Malaysia, Wong Chun Han. Wong Chun Han didapati positif selepas menjalani ujian swab sebelum beraksi di Bangkok, Thailand. Perkara ini diumumkan sendiri menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan hari ini. Chong Han bersama 39 pemain dan jurulatih menjalani ujian semalam sebagai syarat untuk berlepas keluar bagi menyertai kejohanan terbuka Thailand esok. Chong Han ketika ini sedang menjalani proses kuarantin di rumah. Selepas 4 bulan bersama kelab Liga Thailand, Pelistero FC, pemain kebangsaan Muhammadu Sumareh kembali ke Malaysia. Pemain naturalisasi Malaysia berusia 26 tahun terbabit mengucapkan terima kasih kepada kelab Thailand itu yang memberinya peluang. Kata Sumareh, beliau yakin pengalaman dalam Liga Thailand menerusi Pelistero FC akan memberi manfaat yang besar. Pemain berasal dari Gambia ini sebelum ini dilaporkan terbabit dalam kemelut dengan Seri Pahang FC setelah mendakwa pasukan Liga Super itu tidak membayar gajinya selama beberapa bulan sehingga memaksanya menggunakan pakai klausa 8.7 yang terkandung dalam kontraknya. Dalam klausa itu, pemain yang tidak dibayar gaji selama sebulan atau lebih boleh memohon untuk menamatkan kontrak dengan pasukan yang telah melanggar syarat kontrak. Sumareh kemudian menyertai Pelistero FC pada September lalu. Namun beliau hanya membuat 4 penampilan bersama kelab terbabit. Sumareh membuat keputusan untuk pulang ke Malaysia selepas tiada tawaran untuk menyambung kontrak bersama Pelistero FC.
Semari dipercayai telah ditawarkan gaji lumayan untuk menyertai salah satu pasukan Liga Super. Perak FC mengikat 3 pemain baru terdiri daripada 2 pemain tempatan dan seorang pemain import bagi memperkuatkan pasukan mengharungi Liga Malaysia Februari ini. 2 pemain tempatan terbabit adalah bekas penjaga gol Kedah Muhammad Azri Abdul Ghani dan bekas pemain pertahanan UiTM FC Muhammad Danish Haziq Saiful Hisham. Manakala tonggak import ialah pemain pertahanan kebangsaan Singapura Muhammad Shakir Hamzah. Perak FC juga kemungkinan akan membawa masuk 2 pemain termasuk seorang penyerang import kuota Asia bagi mengisi kekosongan selepas bekas penyerang kebangsaan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi berhijrah ke Selangor. Setakat ini, identiti pemain import terbabit belum boleh didedahkan. Namun Perak FC membayangkan pemain itu mungkin dari Timur Tengah dan Korea Selatan. Sementara itu, bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menegaskan beliau masih menyandang jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA sehingga Kongres Tahunan Badan Sukan itu bersidang pada bulan ini. Pada tahun ini dan insyaAllah Dirinya akur dengan segala keputusan yang akan dibuat oleh Kongres berkenaan demi memastikan persiapan Perak FC menghadapi Liga Malaysia pada musim ini berjalan lancar. Kata beliau, Menteri Besar Esko Belia dan Sukan serta beberapa rakan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri memintanya untuk terus berada dalam PAFA sehingga Kongres Tahunan diadakan. Dia berharap penyokong tidak membuat sebarang spekulasi. selepas sepakan sudut yang pertama. Baiklah saudara, patuhi SOP mencegah COVID-19 kepada yang tinggal di kawasan banjir, hati-hati dan awasi anak serta ahli keluarga. Saya Amin Haider Abdul Rahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa.